Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elisha Yoji Chen. Umur saya 10 tahun. Saya bersekolah di SJKC Jongbun Muka Sarawak. Kod sekolah saya ialah YCC 3403. Dalam video ini, saya berasa amat teruja berkongsi tentang sebuah cerita yang telah saya baca, yaitu Sang Kancil Menjadi Hakim. Dalam buku cerita ini terdapat banyak isi menarik. Jadi, mari saya kongsikan buku cerita ini merupakan sebuah buku cerita fiksyen. Buku cerita ini diterbitkan oleh Educate Publication Sdn Bhd pada tahun 2023. Buku cerita ini mempunyai 16 halaman bercetak. Muka depan buku cerita ini menunjukkan sang kancil, saudagar, dan 2 orang anak yatim piatu. Ia berharga RM4.90. Dalam cerita ini mempunyai 5 watak, yaitu sang kancil, saudagar, raja, dan 2 orang anak yatim piatu. Watak utama dalam buku cerita ini ialah sang kancil. Ayo bersama saya, kita menikmati dan mendalami cerita ini dengan lebih dalam lagi. Cerita ini berlaku di pinggir hutan di mana sang kancil tinggal, berdekatan dengan sebuah negeri yang makmur. Di negeri itu terdapat seorang saudagar yang tinggal bersebelahan dengan 2 orang anak yatim. Pada suatu hari, anak-anak yatim ini ingin berpindah, tetapi saudagar tersebut menuntut 1000 keping siring emas sebagai pampasan kerana anak-anak yatim itu telah menghidu bau masakan dari dapurnya. Saudagar itu pun membawa hal ini kepada raja. Sang kancil yang bijaksana diminta oleh raja untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan bijaknya, sang kancil meminjam 1000 keping siling emas dari raja. Mengiranya dengan kuat sehingga menghasilkan bunyi siring berdenting. Sang kancil kemudian memulangkan siling tersebut kepada raja, menyatakan bahawa saudagar telah menerima bayarannya melalui bunyi siring tersebut, sebagaimana anak-anak yatim hanya menghidu bau masakan. Raja berasa gembira dan berpuas hati dengan keputusan tersebut. Anak-anak yatim itu terselamat daripada dianiaya oleh saudagar itu. Bahagian yang paling saya sukai ialah semasa sang kancil menyelesaikan masalah. Sang kancil menyelesaikan masalah dengan penuh keadilan dan bijaksana. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita perlu keadilan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Sang kancil menunjukkan bahawa tidak semua perkara boleh dinilai dengan wang. Seperti tuntutan tidak masuk akal saudagar terhadap anak-anak yatim. Selain itu, cerita ini memberi peringatan kepada kita untuk tidak bersikap tamak dan mengambil kesempatan atas kesuksesan orang lain. Saya ingin memperkenalkan buku cerita ini kepada rakan-rakan atau murid-murid yang peringkat umur seperti saya.
Saya memberi 4 bintang daripada 5 bintang untuk buku cerita ini. Kerana cerita ini penuh dengan nilai-nilai teladan serta moral yang tinggi dapat menjadikan pengajaran dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, cerita ini mengingatkan kita bahawa kebijaksanaan dan keadilan sangat penting dalam menyelesaikan konflik dan tamak haloba hanya akan membawa keburukan kepada diri sendiri. Akhir kata, buku cerita ini sangat bagus. Dari segi jalan cerita, laras penceritaan yang teliti dan gaya bahasa yang mudah difahami. Sekian, terima kasih.